Mari kita sama pengajian dulu, dan di akhir pengajian nanti saya nak kongsikan satu amalan, iaitu zikir hati. Kita biasa sebut subhanallah walhamdulillah dengan lidah, tu namanya zikir lidah. Tapi belajar jugalah zikir hati supaya dia sampai ke dalam. Nanti setelah kita habis kuliah nanti, kita tutup dulu internet ni, baru saya ijazahkan tanpa berinternet. Iaitu nanti kita akan zikir kepala dibawa sebelah kiri dengan dagu dekat dengan dada, mata ditutup dan mulut ditutup. Lidah akan menongkat ke langit begini, lidah buat ke langit gini. Ketika berzikir, kita fokuskan ada satu titik dekat sebelah dada kiri, dua jari di bawahnya gini, di sini. Untuk orang yang tak biasa berzikir begini, supaya lebih fokus, letakkan tangannya ke tempat bawah dada dia. Yang diucapkan nanti cuma satu perkataan saja, dua perkataan. Allahu Allah, Allahu Allah. Ikut detakkan jantung. Kenapa perlu zikir sebegini? Satu, supaya bagi kesempatan hati berzikir, kita biasakan berzikir dengan lidah. Yang kedua, mungkin ada yang nanti diuji oleh Allah sebelum meninggal, mungkin dia sakit boleh bawa pada paralyze. Ketika ada orang talqinkan la ilaha illallah, lidah dah kelu, tak boleh nak berzikir, maka yang akan menolongnya, mudah-mudahan dia dapat sebut kalimah Allah sebelum dia meninggal. Apa dia? Hati dia tolong. Tu yang dia selalu, kalau orang dah biasa zikir Allah Allah Allahu Allah, dia sendiri tahu dalam keadaan sakaratul maut. Biar dia sendiri dapat bantu dia sendiri dengan Allahu Allah meninggal. Itu insya-Allah husnul khatimah, sebab dia meninggal dalam keadaan menyebut Allah, tapi yang sebutnya hati. Jadi ini kena dibiasakan. Cuma nak berzikir nanti, biar ada tasbih ini, tasbih berbiji ini, jangan tasbih ini, sebab kita nanti pejam mata, tak boleh tengok apa, tak tahu, tak jadi. Jadi kalau kita buat gini, dia paling kurang 100. Dia cepat dia sebenarnya, tapi boleh fokus tak boleh fokus. Sebab itu kena fokus kat situ. Untuk yang mula-mula memang lain, memang tak boleh fokus selalunya, tapi tak apa, terima dulu untuk kita biasakan. Kalau nanti kita kata, lihat, cuba fokuskan di bawah ni, kadang-kadang tempat lain dia ingatnya. Slipper dia ingatnya, slipper baru tu, takut orang tak ambil. Lepas tu Bang Haji nak datang pukul apa, tak tahu. Dia mula-mula dia gitu, tapi tak mengapa, terima dulu cara zikir ini ya. Paling kurang untuk kita mula-mula ni 100, tapi saya nanti akan buat 10 kali saja. Dan tak boleh dikacau, 100 tu tak boleh berhenti. Contoh di rumah, sebab itu sebelum nak zikir ni paling bagus pagi lepas subuh. Selesaikan dulu urusan suami. Maksud air kopinya dah tersedia, akuknya pun sudah tersedia. Kalau dia perlu roti canai, beli siap-siap roti canai. Sebab ketika kita berzikir, nak sampai 100 kali tak boleh gangguan. Takut nanti kita dah berzikir 70 dah ni, tiba-tiba dia pula, suami pula panggil yang sudah, kita pun dah fokus kat sini ni, ingat muka suami pula dah. Roti canai 2, kopi O kurang manis 1. Allahu Akbar. Kita pun, dia tak boleh kalau kita tengah zikir, kita pandang ke dia, sabar, dah terputus, dia kena ulang balik 100 kali. Itu kita akan buat nanti insya-Allah pukul ke berapa? 11.30. Kita tutup dulu internet nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambung yang daripada kita berhenti.
Maksudnya daripada mula tu, tajuk mana yang belum? Muka surat bab, bukan bab yang terakhir tu. Tak, kadang-kadang saya melompat sesuai dengan waktu dan keadaan. Kita daripada mula. Yang mula 1 sudah, 2 sudah. Adab makan cendol. Baik. Berapa nombor? 10. Sudah selesai belum? Belum. Baru nak mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat saya ni 117. Tak, memang buku lain ni saya bawa. Yang ni buku ni beliau masih umrah sekarang ini. Ustaz Ahmad Salahuddin, beliau yang providekan buku ni. Ni buku terbaru. Maksudnya adab kita juga adab, tetapi dalam buku tebal baru, cantik ni. Kalau beliau balik nanti saya suruh datang kat sini bawa. Lebih cantik. Yang tu muka surat berapa Kak Ajar? 86. Oh, jauh beza. Ini 117. Tapi sama je, isinya sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah. Begitu kita baca ya, sebab beliau masih hidup. Jangan baca rahimahullah. Sama juga mana-mana yang nak baca buku saya, janganlah sebut rahimahullah. Saya hidup lagi ni. Kalau rahimahullah, pengarang kitab tu sudah meninggal. Kalau hafizahullah masih hidup. Sebab tu saya sebut hafizahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ke-10, adab memakai sandal. Patutlah bunyi cendol, saya pun heran. Sandal kata kita kan. Sebab beliau orang Indonesia ya, yang menulis kitab ni. Duduk di Madinah. Kalau tak silap saya dah 20 lebih tahun. Alim, Masya Allah. Kalau dapat buat umrah tadi, Kak Ajar sebut umrah, bagus sekali ya. Dan sekarang katanya sangat mudah buat umrah. Saya pergi ke seorang rumah profesor, saya dijemput untuk bertazkirah di surau beliau. Dia akan pergi minggu depan ni, 2 orang suami isteri je. Mudah sangat, tak pakai package. Tapi kena orang yang pandai jugalah. Mereka pun dah 3 tahun lebih duduk di Madinah dulu. Jadi ada pengalaman. Senang sangat sebenarnya. Cuma kalau yang tak biasa tu jangan ambil risiko lah. Elok lah. Tadi macam Kak Ajar pakai kumpulan-kumpulan. Mudah. Satu lagi, kalau baguslah, ini nasihat saya ya, biar kita pergi dengan orang yang tahu sejarah Makkah, sejarah Madinah. Memang kita pergi tu untuk pengisian rohani, baca macam ni, zikir, memang bagus. Tapi salah satu yang menguatkan iman kita apa? Ziarah tempat-tempat bersejarah. Tapi kita kena tahu, contohnya tiang ni, apa sejarah tiang Sayyidatina Aisyah, ada dalam tu. Apa tiang Mukhallaqah tu, tiang wangi, kenapa disebut tiang wangi? Tiang Abi Lubabah, kenapa? Dekat mana rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Dekat dengan pintu Baqi' tu. Pintu Baqi' tu, bila kita keluar kan, kita akan pergi ke perkuburan Baqi'. Di Baqi' pun kena tahu juga ada kubur-kubur yang segi 4. Tak sama dengan kubur yang biasa tu. Tapi maaflah, muslimat tak boleh lah, sebab tak dibenarkan masuk. Kami muslimin, kita lalu, ni kubur siapa ni? Ni kubur isteri-isteri Nabi. Kita bagi salam, assalamu alaika, assalamu alaiki ya ummana sayyidatina Aisyah, assalamu alaiki ya ummana sayyidatana Juwairiyah. Kita sebut satu-satu, kecuali sayyidatina Maimunah dekat tepi jalan sebelum sampai di Masjid Sayyidatina Aisyah. Kita nak masuk Al-Masjidil Haram. Dan Ummina Sayyidatina Khadijah dekat Ma'la. Baru kita sedap. Sebelah kanannya lagi, di sini adalah anak-anak Nabi 3 orang. Sayyidatina Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. 30 meter daripada sini, inilah kubur Sayyidatina Fatimah. Sebelah kanannya adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Di belakangnya ini adalah anak saudara Sayyidina Al-Hasan. Siapa? Adik Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Mohon maaf, Sayyidina Hasan. Sebelah beliau, betul-betul sebelah kiri, itu anak saudara beliau, anak kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal
Abidin. Sebelahnya adalah anak beliau, iaitu Sayyidina Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Imam Al-Baqir, Sayyidina Al-Baqir. Sebelahnya ini adalah anak Imam Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Inilah dia Ahlul Bait. Patah balik ke isteri-isteri Nabi tadi, sebelahnya ini adalah sepupu Nabi, Sayyidina Uqail. Ada, kita boleh pergi kat situ, tak dipagar, Sayyidina Uqail. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar, bapa beliau Ja'far At-Tayyar putus tangan dalam perang. Perang apa? Perang apa? Perang Hunain ataupun Mu'tah, tak ingat saya nah. Tak ingat saya dua tu. Kemudian sebelah lagi, inilah dia guru Imam Malik. Imam Malik ada kat situ. Imam yang tiga mazhab yang ketiga tu, yang mimpi Nabi setiap malam tu. Inilah dia Imam Malik ibn Anas. Di kepala beliau, kaki guru beliau, iaitu Imam Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Di sini 20 meter ke depan, inilah dia kubur anak Nabi yang bernama Ibrahim bin Rasulullah. Surrounding dia ni adalah sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Mad'un, Sayyidina Khunais, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mak Sayyidina Ali, katanya Sayyidatina Fatimah binti Asad, yang Nabi masuk dalam kubur tu. Depan lagi 70 meter ke depan, ini satu kubur besar. Ini Ashabu Al-Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah menyerang bumi Madinah, mereka dikuburkan di situ. Maksudnya yang syahid dikuburkan. Terus 135 meter daripada kubur tadi, barulah jumpa kubur Sayyidina Uthman bin Affan. 25 meter sebelah kiri, inilah ibu susuan Nabi, Sayyidatina, ibu susuan Halimah apa? Halimah Sa'diyah, sebab beliau daripada Bani Sa'ad, jadi Halimah As-Sa'diyah. 10 meter sikit je ke depan beliau ada satu kubur, tapi dalam tu 2 orang. Ada satu tempat, dalam tu ada 2 orang, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan ketua orang Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, yang ketika beliau meninggal agak arash bergegar. Di situ barulah kita patah balik. Tadi kita pergi begini, patah balik, dia akan jadi sebelah kanan, dekat dengan pagar perkuburan Baqi' itu. Mak saudara Nabi, apa dia? Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib, dan Sayyidatina Safiyah tadi Atiqah, binti Abdul Muttalib, dan Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib. Dikatakan mak Sayyidina Ali situ juga. Fatimah tadi itu binti Asad situ juga. Barulah sedap kita boleh syarahkan ini. Ada seorang mutawif Endon dululah cerita dengan kami, ini cerita lama. Ada orang pergi kat situ, tanya dengan Tok Arab, dia pakai igal tu kan, yang warna merah tu, ini siapa? Orang Arab pandai juga cakap Melayu kan. Wallahu alam. Tak dia beritahu macam saya beritahu tadi tu. Mana-mana kubur yang ada polis jaga kat situ, adalah tu kubur tu. Maksudnya ada tokoh lah kat situ. Tapi mereka tak abak. Mereka akan kata wallahu alam. Pergi kat sini pula, ni siapa? Wallahu alam. Ini wallahu alam. Ini wallahu alam. Ini cerita Ustaz Indonesia tu Sampai dia kata, Ustaz, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Itu sebab tak tahu. Nanti Kak Ajah bila nak pergi tu, bagi tahu dengan saya ni bagikan kubur-kubur tu. Saya dah buat dah. Lama dah tu, tahun bila tak tahu. Lama dah saya buat tu. Dah kita tahu, tapi tak boleh pergi masuk jugalah Kak Ajah, sebab muslimah tak boleh masuk. Abang ngaji boleh. Saya dah buat lama, banyak tahun. Ada seorang abang ngaji jamaah kami, seorang kolonel dekat Masjid Ampang.
Seronok sangat. Ni cerita ni sebelum PKP ni. Ustaz, alhamdulillah saya tahu siapa yang dikuburkan di kuburan Baqi'. Seronok dia. Dia pun keluarkan handphone, dia pun keluarkan peta tu. Saya diamnya. Di sini Ustaz, ni macam saya sebut tadi lah. Di sini. Bila dia enlarge, yang lain ni kan, Ustaz Muhammad Ustaz memang peta yang dia ada tu adalah peta yang saya lukis. Dia tak perasan di situ dilukis oleh Ustaz Muhadi Haji Jol 2015 ke 14 ke aja. Lama sungguh. Ustaz buat dah. Segan dia dah cerita panjang ni. Saya pun gitu Bang Haji. Alhamdulillah Bang Haji dapat pergi, alhamdulillah. Saya tak habaq waktu saya punya. Lalah dah nak balik ni. Dekat mak saudara Nabi tadi situlah nama saya. Ustaz dah. Itulah ceritanya nah. Alhamdulillah ramai yang tahu. Di antara adab-adab ketika akan memakai sandal, selipar dan melepaskannya, kenapa disebut di antara? Sebab banyak sangat. Ini antara yang boleh dikumpulkan. Memulai memakai sandal dari kaki sebelah kanan, dan ketika akan melepaskannya maka mulai dari kaki kiri. Kenapa kaki kanan? Sebab Nabi suka menganan-nganankan. Tapi macam mana caranya? Ni tolong diingat. Saya suka tengok tadi kasut kat luar tu, saya suka tengok. Begitulah caranya Kak Ajah kalau masuk masjid dan surau. Seperti tersusunnya cara susunan selipar dan kasut di luar tu. Jangan menghadap dewan. Biar keluar dewan. Sama juga surau, katalah ni surau. Cara susunan kasut tadi betul. Dia jangan menghadap masuk dewan ataupun surau, tapi menghadap keluar. Kenapa tu? Kita nak amal sunnah Nabi. Caranya nanti kita kan mula kaki kanan. Macam mana caranya? Kan disusun begini. Kaki kiri pijak kasut kiri. Kalau kasut tu baru, jangan pijak. Pijak tepi dia. Alih sikit tepi. Sudah. Baru masuk kaki kanan. Baru masuk kaki kiri dan melangkah kaki. That's why. Sebab tu jangan masuk dulu. Nanti bila masuk kiri, masuk kanan, jalan kiri. Sebab tak masuk tadi tu, pijak dulu kalau selipar lama lah. Pijak selipar lama tu, kasut lama tu, baru masuk kaki kanan. Jangan terus berjalan. Ya betul. Jadi pijak kasut kiri, maksudnya kaki kanan. Jangan terus berjalan. Takut nanti siapa punya kasut tu. Walau kasut dia sendiri kan. Jadi pijak kasut kanan atau tepinya tu, baru masuk kaki kanan, baru masuk kiri, baru langkah kanan. Itu saya suka tu, Masya Allah. Alhamdulillah bagus. Siapa yang susun tadi tu, dia mengajar kita untuk mengamalkan sunnah. Amal sunnah akhir zaman besar pahala. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang amalkan satu sunnah di akhir zaman, dah ramai orang tak amalkan sunnah. Amal sunnah maksudnya menganan-nganankan. Nabi suka kanan. Dulu saya pakai jam tangan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Ini Syekh Nuruddin ajar kami. Dan cincin sebelah kanan dulu, kanan. Kalau nak pakai kiri pun boleh. Untuk muslimat boleh pakai cincin sebelah ni. Tapi untuk muslimin, Nabi banyak pakai kini. Dan matanya di dalam gini supaya tawaduk. Sebab kan kadang-kadang cincin ni ada mata dan ada tepi-tepi tu. Takut tunjuk dengan orang. Assalamualaikum, apa khabar? Ni sebenarnya kalau begini lebih tawaduk. Gitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum," jika salah seorang daripada kalian akan memakai sandal, "falyabda' bil yamin," maka mulalah dengan kaki kanan. "Wa idza naza'a," dan jika akan melepaskannya, "falyabda' bis shimal," maka mulailah dengan kaki kiri. "Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al," supaya menjadikan kaki yang sebelah kanan yang pertama dipakaikan sandal, wa akhiruhuma tunza', dan paling akhir dilepaskan. Sebab satu ekor sunnah Nabi tadi.
Yang kedua, ketika kita pakai kanan tu, nah, yang ni pun pakai kanan, jangan lupa tafaul. T-A-F-A'-U-L, tafaul. Tafaul ni ambil berkat. Ya Allah, kerana kami selalu menganan-nganankan, mengedepankan kanan. Ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi golongan yang kanan. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Dalam surah apa kita baca tu? Al-Waqi'ah. Begitu juga kaki kiri, kita lepaskan kaki kiri tadi. Ya Allah, jangan jadikan kami golongan ashabul yamin, golongan orang yang kiri. Orang kiri tu orang yang nanti rugi di hari akhirat, orang yang akan disiksa nanti. Tu namanya apa tadi? Tafaul. T-A-F-A'-U-L, tafaul. Tafaul. Tafaul tu maksudnya ambil berkat. Sama juga dengan minyak wangi. Kita pakai minyak wangi kan? Tafaul. Apa dia? Ya Allah, seperti mana sekarang kami pakai wangi begini, ya Allah, bagilah kami juga hidup nanti di tempat yang wangi. Kat mana tempat wangi di akhirat? Syurga 500 tahun perjalanan nak sampai dah bau wangi. Itu namanya tafaul. Sama juga kalau kita solat sunat witir. Bagus tu. Kak Ajah solat sunat witir sebelum tidur ke sebelum subuh? Sebelum tidur. Itu mengikut Sayyidina Abu Bakar. Kalau Kak Ajah sebelum subuh, itu mengikut Sayyidina Umar. Nabi tanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu solat witir sebelum tidur? Ya Rasulullah, takut-takut terlepas. Tengok berhati-hati. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, I'm very certain that I will be waking up before subuh. Gitu. Ketika qiyamul lail, Sayyidina Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abu Bakar, kenapa ketika kamu solat dan berdoa suara slow je? Ya Rasulullah, saya meminta kepada Allah yang tidak tuli, tak perlu nak menjerit-jerit. Sayyidina Umar, kenapa? Ya Rasulullah, saya nak kejutkan orang yang tidur. Dan saya nak syaitan lari bila dengar kita baca. Gitu. Syaitan kalau ni dengar yang begitu, dia takut. Dan jangan slow-slow baca. A'udzubillah. Baca tegas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Takut dia, ya. Baik. Itu nama apa tadi? Tafaul. Ya Allah, seperti mana Kak Ajah tadi, seperti mana saya tutupkan malam ni dengan solat witir. Witir maksudnya apa? Ganjil kan? Ya Allah, tutupkanlah juga hidupku dengan tauhid. Itu nama tafaul. Kita ambil barakah. Kalau masjid zaman dahulu, menara dia bukan sebarang bubur. Menara dia 5, ya. Kenapa 5? Tafaul, rukun Islam ada 5. Kadang-kadang tingkap mengaji, dia bukan main ni 3, ni kena 3, ni 3. Tak. Kadang-kadang tingkap 13. Kalau kira 13. Kenapa 13? Rukun solat ada. Tu nama tafaul. Ambil barakah mudah-mudahan. Baik. Tidak memakai sandal hanya pada satu kaki tanpa terdapatnya uzur, kecuali kaki balut dengan simen. Tu satu je, ya. Kalau tak, jangan satu. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang daripada kalian memakai satu sandal kalau tak ada uzur. Li yuhfihima jami'an. Akan tetapi cara yang benar adalah melepaskan kedua-duanya, au liyunailhuma jami'an, atau memakai sandal pada kedua-duanya. Jadi memang macam pelik. Ada satu pepatah Arab sebut, buat pelik kamu akan terkenal. Kenapa banyak lupa ini? Buat benda pelik, tu'araf. Ikhlif tu'araf. Buat benda pelik, maksudnya buat benda pelik dari orang. Terkenal lah kamu. Tapi
Ini maksudnya tak elok lah ni, tak elok. Orang yang buat pelik-pelik mudah terkenal. Memang gitu. Orang pakai sandal dua-dua, dia pakai satu ya. Ataupun dia bawa sandal kat sini satu, sini satu. Dia berjalan. Nah, khalif tu'araf. Tu dia. Khalif tu'araf. Buat benda pelik sekali lagi terkenal. Kita nak. Tu bukan nak suruh buat benda pelik ni, tapi nak tunjuk memang ada orang yang suka buat benda pelik-pelik. Sekali lagi memang terkenal lah dia pun. Mungkin maaf ya, nak ambil nama ke, supaya saham naik ke, wallahu alam ya. Melepas sandal ketika akan duduk, kecuali tempat tu memang perlu pakai sandal. Sebab duduk, orang dulu duduk macam mana? Duduk bersila. Kalau bersila bersandal nampak pelik bunyinya. Kalau duduk atas begini, tak nampak pelik. Jika salah satu dari tali sandal putus, maka janganlah berjualan dengan satu sandal sahaja. Akan tetapi lepaskanlah dan perbaikilah tali sandal yang terputus, kemudian pakailah kedua-duanya. Nanti dia mengheret pelik. Kalau perlu pakai selipar masjid, pakai selipar masjid dulu. Daripada pinjam dulu. Tapi jangan tak bagi balik. Kadang-kadang sandal masjid tu ditulis masjid, MASJID. Kalau boleh jangan tulis masjid, sebab tak cantik. Masjid kita pun pijak, sehingga dibahaskan ulama ni, sajadah yang ada Kaabah ni, apa hukum duduk atasnya tu? Sajadah kita, tapi kita pijak yang tanda, yang ada simbol-simbol Kaabah tu. Sebahagian ulama kata makruh, sebab itu adalah objek yang dimuliakan. Sebab itu sekarang perasan tak? Perasan jarang orang sekarang lah. Kalau dulu gambar masjid, gambar Kaabah, kapet yang moden-moden ni tak ada dah. Dia sekadar plain gitu. Kalau ada pun yang raudhah tu kan, untuk kita rindu. Kalau nak rindu raudhah, datang Masjid Al-Falah ni, tengok tiang-tiang tu. Itu pesan guru kami Syekh Nuruddin. Kalau rindu-rindu sangat nak ke Masjid Nabawi, datang ke raudhah ni. Tapi tak boleh iktikaf. Iktikaf masjid je lah, bukan iktikaf di raudhah. Tengok tiang tu, exactly. Tengok dia punya hitam putih tu. Ingat kita dekat Masjid Nabawi. Cuma dekat Masjid Nabawi, nanti cuba cari tiang namanya tiang Aisyah. Tiang tu Nabi pesan tu untuk solat dekat situ. Sebab tu menjadi rebutan para sahabat. Nak tahu mudah sangat. Dongakkan sedikit, nanti ada satu bulatan sebesar jam kat belakang tu, tapi lebih besar lagi, ditulis tiang Aisyah. Cuma dia tak tulislah ta ya alif nga tiang. Dia guna bahasa Arab. Ustuwanah ni maksudnya tiang. Alif sin ta waw alif nun ta Aisyah. Semayang kat situ. Kita puji jamaah Malaysia, kita puji. Jangan berlama-lama, jangan. Walaupun sekarang alhamdulillah dah ada sistem ni katanya Kak Ajah ya. Masa kan itu more better. Kenapa? Sebab tak berebut-rebut. Paling kurang sikit pun tak apa. Saya pernah sebut kat sini. Saya yakin kalau Malaysia yang jaga Al-Hajarul Aswad tu ataupun Kaabah tu, insya-Allah semua dapat. Insya-Allah. Cuma lambat cepat sahaja. Apalah salah 2-3 orang polis berdiri kat depan tu, sila cium keluar kata kita lah, practically tak tahu lagi, tapi ini teori saja. Apa salah? Boleh sangat. Buktinya apa? Ini siapa nak pergi umrah, ini satu tips untuk dapat cium Al-Hajarul Aswad. Tapi sekarang saya tak tahu, dia bubuh kon Kak Ajah. Tak dapat lah ya, tak mengapa. Jangan lupa istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Cium tangan kita, jangan tangan orang. Bismillahirrahmanirrahim, barulah jalan. Baca buku tu, jangan risau, baca. Kan buku dah ada. Kalau kita diketuai oleh mutawif, kita ikut je lah. Kan? Jadi petua nak cium Kaabah ya? Al-Hajarul Aswad kalau dibuka, berada di situ setengah jam sebelum masuk waktu. Setengah jam. Sebab setengah jam sebelum masuk waktu solat, akan ada polis nanti pergi kat depan tu. Semua yang berebut-rebut tadi semua dileraikan. Tetapi yang berada di penjuru
Al-Yamani. Di sini kan Hajarul Aswad, ini Al-Yamani. Dia akan benarkan ke Hajar, dia akan habiskan di sini, barulah ditutup dan solat. Tapi berada kat sini kena sabar, tinggal setengah jam. Pakcik saya, dia bagi tips ni ketika saya dah balik ke Malaysia. Ketika dia buat haji tu, 3 kali cium kat Hajar. 3 kali dia dapat cium. Itulah tips dia. Nanti Bang Haji, siapa-siapa boleh buat tu ya. Tapi bila dah ramai tahu tips ni, sesat pula kat situ. Ni dah tahu tips ni kan. Sebolehnya biar kita cium walaupun sekali dalam hidup kita ni. Sebab Nabi pernah cium, dan batu tu kenal nanti siapa yang cium dia. Tapi paling kurang kita istilam tadi tu. Jangan tak istilam pula. Tu nah. Walaupun sunat, dia ada signifikan tu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan qata'a shish'u ahadikum." Apabila tali sandal salah seorang daripada kamu putus, fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yuslihaha, maka janganlah berjalan dengan satu sandal kecuali telah membenarkannya. Maksud telah atur balik tali yang putus tadi tu. Yang kelima, tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Sepatu ni apa? Kasut. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Hurairah tu kunyah. Kunyah maksudnya panggilan. Mana-mana nama orang Arab, Abu dimulai dengan Abu ataupun Ummu ataupun Ibnu tu panggilan. Nama sebenar beliau bukan Abu Hurairah. Abu bapa Hurairah, anak-anak kucing. Kalau kucing besar tu namanya Hirratun, kalau kecil Hurairatun. Buku saya ni nama Kitabun, besar. Kalau buku ni namanya Kutaibun, kecil. Buku kecil nama Kutaibun. Kalau orang besar namanya Umar, kalau budak kecil Umair. Dia isim tasghir. Nahrun, sungai. Nuhairun, anak-anak sungai. Gitu. Kalau kita Melayu, terpaksa kita letak lagi sungai yang kecil. Orang Arab satu je, Nuhairun. Kita terjemah anak-anak sungai. Itulah seni dalam menterjemah. Dia tak boleh, dia tak sama. Dia tak semestinya sebiji perkataan tu diterjemah begitu, tidak ya. Baik. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanta'ila ar-rajulu qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Kenapa? Memang payah pakai kasut berdiri. Kita ambil kasut dalam keadaan berdiri, kita kaki gini, kasut dibuat gini, kita pun masuk las tergolek. Kalau duduk kan sedap, duduk kanan dulu, kaki. Kemudian jangan terus pakai kasut. Jangan terus pakai kasut. Satu, takut ada binatang dekat situ. Tambah lagi panas-panas macam ni, takut ada ular masuk situ. Ataupun paling kurang apa tu? Cross apa? Lipas. Kak Ajah kan orang yang paling penakut dengan kipas, lipas. Satu lagi, takut ada orang buat benda tak elok. Takut ada orang letak benda tak elok kat situ. Jadi bila pegang tu, hentak-hentak dulu, mudah-mudahan ada benda tu keluar. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Baru kita pakai kanan kiri. Ini cerita ni terjadi ya. Saya tak nak sebut siapalah. Antara orang terkenal juga dalam Malaysia ni. Dia pernah pergi jumpa dengan guru saya. Guru saya pun dah meninggal dunia dah. Dan dia beritahu dia sihir. Dan orang hantar tu melalui kasut. Jaga-jagalah. Sebab itu kadang-kadang bila guru datang, slipper tu dia ambil anak muridnya dibawa. Ataupun kasut dibawa. Bukan saja-saja ni. Benda tadi itulah. Yang kedua, takut hilang. Ya, sungguh ada orang yang admire sangat dengan Tok Guru ni, pakai hilang. Habib Omar punya ridak ni tak berganti-ganti.
Sebab ada orang nak minta tukar dan sebagainya. Nabi kan tak pernah kata la. Itu akhlak para habaib, para ulama. Tak pernah kata la. Kalau minta, tak pernah kata tak mau. Mesti dibaginya. Tapi orang yang nak ridak tu, contohnya ni untuk peringat saja ya, biarlah pandai sikit kalau nak tukar sekalipun. Maksudnya apa? Yang Syekh pakai tu kan mahal, dia pakai tuala je. Nah, Rasulullah kan tak pernah sebut la tadi tu. Biar kita pandai jugalah ya. Masya-Allah. Sebab Nabi tak pernah kata la. Sebab tu guru-guru kita dibaginya, bertukar-tukar ridaknya tu. Walau kadang-kadang sayang betul dengan ridak tu. Kita tengok juga ya. Tengok keadaan juga. Kalau tak perlu tak payah. Minta guru kita doa pun cukup dah. Dia tengok kita dan senyum, itu pun dah membahagiakan dah. Cukuplah tu. Kadang-kadang sampai ini ditarik, kasut hilang. Bukan pencuri biasa tu, tidak ya. Ini orang yang nak sangat, nak keberkatan tu. Padahal guru biasa-biasa je. Tidak memakai sandal ya ketika solat, baik solat fardu ataupun sunnah. Jika tetap memakainya, maka hukum solatnya tetap sah jika sandal tersebut dalam keadaan suci. Dan jika pada sandal tersebut terdapat najis, maka solatnya menjadi batal sebab najis tu tadi. Boleh, tapi tak pernah dibawa orang lah, jangan dibawa orang. Kalau di Al-Falah ni, kalau dia buat, siaplah CCTV tu akan fokus dia seorang. Tak pernah dibawa orang. Tak semestinya benda-benda yang sah itu maka kita boleh buat. Tidak, ada etika tu, nama etik kan, ada etikanya tu. Berniat yang baik tatkala memakai sandal, contohnya untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjaga kebersihan kaki. Ya, sebab itulah ditandas, especially ditandas, janganlah tak pakai kasut. Jangan, takut nanti kuman. Tambah lagi kaki, ada orang yang kakinya pecah-pecah. Nah, ataupun di celah-celah tu, apa nama benda tu? Yang putih-putih tu. Kalau ditumit tu kan jadi kematu tu. Itu yang di celah-celah kaki tu, yang gatal-gatal tu. Kulat, apa nama Kak Jah? Fungus tu. Takut nanti masuk virus dekat situ tu. Alhamdulillah sekarang di tandas-tandas tak pakai dah terompah. Dulu zaman dulu tak tahu, macam wajib pula terompah tu. Sini tak tahu lah, mau dah tak solat sini. Sebab tinggi bangkali. Tapi bila dah 2 tahun dia jadi sleepy kan. Dia jadi slipper tu jadi sleepy. Jadi licin. Masya Allah, tinggi betul sandal tu. Kadang-kadang orang pakai tu tak familiar, kerap-kerup. Kita tahu dia masuk tandas nombor berapa. Kadang-kadang sampai tergelincir, terpeleot. Alhamdulillah sekarang dah insaf, nah. Pakailah ketika lain sandal itu, tapi sekarang dah pakai slipper Jepun dan sebagainya. Besar pahala tu, besar pahala. Kadang-kadang kita selalu pergi surau masjid, memang zaman, tak tahu zaman bila dah slipper tu. Slippery betul. Caranya macam mana? Jangan dibuang. Sebab dalam mazhab Syafi'i, mana-mana barang wakaf tak boleh dibuang. Tak boleh. Macam mana? Dia nanti akan buruk ikut zaman. Kalau buang tu jadi haram, kerana tu diwakaf oleh orang. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh dijual. Jual untuk dapat duit tu balik. Mungkin orang nak beli sandal tu untuk buat bunga, ataupun buat mungkin untuk bakar, bahan bakar kan dia perlu yang getah-getah tu. Tapi duit tu nanti dibeli slipper baru. Tak pun macam mana, kita lah yang beli. Tapi sandal tu jangan dibuang ya, letakkan tepi, kumpul-kumpulkan, kita beli 7 ataupun kita beli berapa-berapa, tak kat situ tanpa diketahui orang. Oh Masya Allah, selama mana orang pakai itu pahalanya sangat besar, walaupun nampak kecil je. Kalau seorang tuan imam tak berselipar,
terpijak najis lalu mengimami orang, apa hukum solatnya? Batal sembahyang imam itu. Makmum yang lihat ada najis kat situ, kalau tak mufaraqah, batal solat makmum itu. Adapun yang ramai-ramai tak tahu tu sah. Tapi jangan imam bagi tahu lepas sembahyang, maaf semua, ada benda rupanya kat kaki saya, semua bungkus. Imam jangan bagi tahu, tu cara dia. Imam jangan bagi tahu. Tapi di saf pertama tu tengok tu dia kaki imam, jangan nampak imam ada benda, batai dia, orang lain pun bungkus. Diam saja, dia tengok tu dia ada najis, mufaraqah tu. Tapi follow supaya jangan nampak janggal. Jangan habaq kat orang ada najis kat kaki imam, batai sembahyang dia. Orang sebelah, ya kau lagi batai. Kan cerita orang masuk Islam kan. Baik, Nabi pakai sandal, kita pun pakai sandal juga. Jangan tak pakai sandal, especially waktu panas-panas macam ni tu. Kadang-kadang penyakit kan. Semalam saya tengok satu, ya Allah, ada kaki orang kena penyakit. Dalam hidup ni kita kena buat pendinding dalam hidup. Semalam saya mengajar di satu masjid. Saya tanya, lama tak nampak hamba Allah ni? Saya tak tahu dia sakit. Dan dia bagi gambar kaki dia dekat mak ajah tadi tu. Saya tanya, ya Allah, kalau ikut kat mak ajah tu dia sakit biasa dan sakit tak biasa. Faham maksud saya? Sakit tak biasa. Buatan orang. Sebab itu buat pendinding tolong ingat dua pendinding ni, amal setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. 100 kali pagi, 100 kali petang cukup. Riwayat hadis menyebut siapa baca 100 kali pagi, Allah akan protect dia sampai ke petang. Siapa yang baca 100 kali petang, Allah akan protect dia sampai pagi. Maksudnya cover malam. Unless dia lupa baca petang, malam kena baca. Jangan lupa. Ini pendinding yang kuat ni. Yang kedua, qul huwallahu ahad, baca 200 kali. Sikit je, bukan banyak sangat. Buat dua tu dulu. Di samping yang amalan-amalan tuan-tuan, al-wirdul latif, wirdul sakaran, al-ma'thurat sekalipun, jangan tinggal lah tu. Sebab rambut ni sama, rambut sama, putih kalau sama-sama putih, hati lain-lain. Satu lagi, pernah saya kongsikan amalan ni dekat sini. Ingat lagi? Siapa yang ada buat catatan? Saya pernah tulis ke ataupun bagi dengan Kak Ajah ke PDF itu? Amalan pelindung rumah supaya dilindung oleh Allah. Sebahagian ulama kata amalan ini adalah pagar api. Kalau ada orang buat jahat tu, maka dia nampak macam api kat rumah tu. Dia baca 3 kali, selepas subuh sekali, sebelum keluar rumah macam nak mengaji hari ni kan, sekali, dan sebelum tidur sekali. 3 kali je bacanya. Siapa yang hafaz boleh sambung saya baca ni. Cuba tengok catatan ke tempat lain, selalu tempat lain. La ilaha illallah al-halimul karim, rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Rasanya ada dalam kertas. Cuba Kak Ajah tengok sekejap. Banyak kertas Kak Ajah tu. Cuba tengok Kak Ajah. Saya sebenarnya ada buku beg yang saya selalu bawa tu. Saya tak bawa hari ni kerana saya pakai komputer tadi dekat Masjid Shah Alam. Jadi dalam buku, dalam beg tu saya tu ada. Kalau tak ada, saya bagi dengan Kak Ajah semula ya.
Cuma pastikan dulu kalau ada tak payah. Itu lain. Itu yang ini pendinding, namanya pagar api Kak Ajah. Oh, baik. InsyaAllah saya akan resend nanti, saya bagi dengan Kak Ajah. Sekarang ikut saya dulu ya. La ilaha illallah Al-Halimul Karim Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim. La ilaha illa ant Azza jaruk wa jalla thana'uk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Itu je sekali baca. Tapi kalau di rumah, untuk pendinding rumah, baca 3 kali lah lepas subuh, sebelum keluar rumah dan sebelum tidur. Ini boleh juga untuk pendinding diri daripada sihir, makhluk halus. Untuk diri sendiri, bacaan sama, tapi tak kira waktu, tak kira tempat. Bacalah walaupun sekali. Terutama kalau pergi ke kedai ataupun restoran yang jarang dipergi orang. Kalau restoran kawan sahabat baik kita, tak payahlah baca-baca. Kalau yang agak lain sedikit, baca dulu surah Quraisy. Di samping yang tadi tu, baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was falyabudu rabbaha alladhi at'amahum min wa amanahum. Ulang 3 kali. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, wa amanahum min. Kemudian lidah ni geselkan ke atas. Cuba gesel. Langit, coba gesel. Rasa apa Kak Ajah? Rasa gatal. Normal lah tu. Kalau gesel-gesel, muka keringnya tak ada apa. Biasa kalau orang gesel, kenapa? Gatal, kan? Pergi gesel-gesel, tak ada apa. Jaga. Bukan jaga apa, kena buat pendinding lebih lah. Ini ijazah ni kita ijazahkan pada semua sekali ya. Tuan-tuan sebut, kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memakai sandal milik orang lain, tu dia, kecuali pemiliknya mengizinkannya. Saya dia nak pakai apa pula, kecuali tukar sama saiz. Yang ke-9, tidak memasukkan sandal yang terkena najis ke dalam masjid kerana hukumnya adalah haram. Tu tadi tu, jangan pakai dalam masjid. Jika akan melewati permakaman kaum muslimin, permakaman di kubur, maka dianjurkan untuk melepas sandal yang sedang dipakai. Itu pun pesan guru kami. Kalau masuk di perkuburan Baqi' ataupun Ma'la, buka. Walaupun pakai tak apa. Kenapa? Terutama sekali di Baqi' dengan Ma'la, kita tak tahu bawah tu adalah kubur. Kalau saya, memang saya pesan jamaah saya Kak Ajah, yang lelaki lah, buka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Bashir bin al-Khasasiyah, daripada sahabat yang bernama Bashir bin Khasasiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal qubur. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam melihat seorang lelaki yang sedang berjalan dengan menggunakan sandal di kubur. Faqala, maka baginda nasihat, ya sahibas sibtiyataini, wahai pemakal sandal sibtiyataini. Maafnya saya pun tak sempat nak rujuk sabtiyatain itu macam mana sandalnya tu. Yang penting slipper lah ya. Alqihima, lepaskan kedua sandalmu. Kenapa? Kita nak muliakan. Takut-takut tempat yang kita pijak tu ada kubur kat situ. Dulu kan perkuburan Baqi' dengan Ma'la bukan macam sekarang ni. Dulu dalam kitab-kitab Arab, Jawi, kitab Arab dulu dibagi tahu tu, ketika engkau memasukinya, maka di sebelah kananmu adalah kubur si fulan. Berjalanlah 3 meter ke hadapan. Di sebelah kananmu kubur
si fulan di si fulan. Maka hendaklah kamu turn right terus pergi dalam 10 meter ke hadapan. Di sebelah kirimu kubur ini dulu, sekarang tak, semua dah di abolish dah. Sebab tu tak tahu, sebab tu syukur ada ulama-ulama, ada orang yang dalam dadanya simpan lagi benda tu. Kalau tak nanti wallahu alam ni wallahu alam. Tu ya. Baik, kita dah pukul 11. Saya lanjutkan sikit lagi sebab saya datang lambat tadi. Faedah ni, mana-mana buku sebut faedah, bukan maksud apa yang kita boleh pelajari daripada pelajaran tersebut. Tidak. Faedah ni adalah macam petua-petua yang jarang kita tahu sebab tersimpan dalam dada-dada ulama, dan jarang disebut di dalam kitab-kitab kecil sebab ia tersimpan dalam kitab-kitab besar. Faedah ni lebih kurang macam apa hikmah, apa petua. Contoh saya pernah kongsikan di sini. Kalau potong kuku, seeloknya potong hari apa? Khamis petang, asar ataupun Jumaat pagi. Potongnya macam mana? Ingat lagi? Berselang-selang. Potongnya adalah begini. Dan ini juga kata sebahagian ulama ya, siapa potong begini insya-Allah rezekinya tak putus. Insya-Allah. Cara potongnya ini dah sebut 8 kali ni. Sudah kan? Alhamdulillah, dah amal dah pun. Ijazah. Kita dah ijazah hari Khamis itu kan. Yang belum dapat lagi, tak dapat ijazah sebab saya tak potong kuku. Tapi buat dululah, nanti minta dengan Kak Ajah Salwa. Sebab beliau boleh ijazah. Saya dah bagi tahu dulu, silakan ijazah. Caranya ialah sama-sama tangan seperti berdoa. Ini untuk kita hafal saja. Untuk potong nanti tak payahlah ikut begini pula. Macam mana cara nak potong, up to you. Tapi cara nak ingatnya sudah begini. Turunkan tangan kanan. Tangan kiri. Sudah, mulakan jari yang paling kiri. Jadi apa? Kelingking, selang tengah, selang ibu, selang manis, selang telunjuk. Ini orang Arab kata au khasab. Mohon maaf, au khabas. Tengok ya, alif banyak lupa hari ni ya. Khawabis, kha khinsir, waw wusta, alif ibham, ba binsir, sin sababah. Ni orang Arab sebut. Jadi khawabis. Sebelah ni au khasaba. Macam mana? Paling kiri, cuba paling kiri. Ibu, selang tengah, selang kelingking, selang telunjuk manis. Kalau tadi khawabis ni au khasab, alif ibham, waw usta, kha khinsir, sin sababah, huruf depan tu ya, ba binsir. Jadi ini hafaznya khawabis au khasab. Nak potong macam mana potong pun tak apa. Itu. Cubalah kita potong begitu. Manalah tahu, insya-Allah berkat kita mengamalkan apa yang disebut oleh ulama. Insya-Allah rezeki tak putus. Ada 4 cara potong kan? Ingat lagi 4 cara potong. Dalam buku kita ni sebenarnya ada. Ada dalam buku ni. Cara Sayyidatina Aisyah. Apa dia? Tengah dulu. Baru kelingking, baru ibu, baru manis, baru telunjuk. Ni sama juga. Tengah, kelingking, ibu, manis, sama juga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua macam tadi. Cara ketiga Imam Al-Ghazali. Ini paling selalu dibuat orang lah. Bermula dengan jari telunjuk sebelah kanan. Telunjuk ni accordingly. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Oleh kerana macam doa ni kelingking juga terus. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu, baru ibu ni. Itu cara Imam Al-Ghazali. Cara Imam Munawawi sama dengan Imam Ghazali, tapi selesaikan kanan. Apa dia? Telunjuk, tengah, manis, kelingking, ibu, selesai. Olah yang ini. Untuk jadi kaki begini.
kedudukan jadi kaki saya sekarang macam ni. Mulakan daripada kanan terus sampai kiri, mudah kita. Baik, kita baca hikmah dan kita ijazahkan zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dianjurkan untuk melepas sendal ketika melewati pemakaman kaum muslimin, kubur orang Islam. Imam Al-Asqalani, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, berkata di antara hikmah dianjurkannya untuk melepas sendal ketika tatkala sedang berjalan di atas kubur adalah sebagai penghormatan untuk para mayyit. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan, qala Al-Asqalani, berkatalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa yuhtamalu an yakuna al-muradu bin nahyi, dan diharapkan apa hikmah yang dimaksudkan dengan penegahan itu, ikramal mayyiti, memuliakan orang yang mati kita, ya. Yang ke-11 kita tutup. Jika seorang sedang membawa Al-Quran dan sendal, maka yang harus dipegang dengan tangan kanannya adalah Al-Quran dan janganlah sebaliknya. Tengok, dalam bab itu pun kita diajar. Kalau kita bawa Al-Quran, kemudian bawa buku, kemudian bawa majalah, macam mana? Letak kat dada ni. Al-Quran paling dekat di dada, barulah buku, barulah majalah. Gitu ya. Supaya dia dekat kat dada. Kami diajar guru kami Syekh Nuruddin, kalau bawa kitab, dia kendong macam ni. Dia kena dengan dada ni. Bekat. Nah, paling bagus lagi sebelah kanan. Paling bagus lagi sebagai adab buat macam ni. Tu tujuan sandal, tujuan apa ni, sandal pula, cerita sandal tadi kan. Ini gini. Ini nama rida. Kami diajar untuk beradab. Kalau kita beradab dengan buku, dengan majlis ilmu, ilmu tu tak segan datang jumpa kita. Tapi kalau kita tak beradab, maaf ya, walaupun mengaji banyak tahun, kalah dengan orang mengaji beberapa tahun. Adab tadi tu. Tu nah, penting adab ni. Dia kadang-kadang dia mai-mai dia tu, kita tak belajar pun. Tak ada nak buka kitab, dia main lagu tu. Berkat kita dengan guru kita dengan kitab. Baik. Cukup kita berhenti. Biar nombor 12 alang-alang ya. Tidak menulis nama-nama yang mulia pada sandal seperti nama para sahabat atau orang-orang saleh. Sama juga masjid tadi tu. Kalau boleh sandal tu jangan tulis masjid. Takut nanti tak sedap, kita pun pijak masjid tu. Tulis M pun tak apa dah. MD. Cukuplah tu. Masjid. Kalau dekat RNR kan boleh pandai juga ya. Kalau RNR, saya pernah tertengok tapi tak nak sebut RNR mana ya. Di belakang sajadah tu hairan saya. Tak pernah saya tengok dalam dunia ni Kak Ajah. Dia tulis sajadah ini diambil daripada surau RNR. Saya pun tak faham. Kan kita guna sekarang. Kenapa harus ditulis surau ini, sajadah ini diambil, dia tak guna perkataan dicuri, diambil dari surau RNR. Maksudnya orang curi ataupun orang ambil, maksudnya bukan milik dia tu, itu milik RNR punya surau. Saya cuba nak fikir, kita dah ambil ni, nak solat macam mana ya? Oh, kita fikir jauh sikit. Maksudnya untuk orang yang tak bertanggungjawab ataupun orang yang nak mencuri itu. Maksudnya kalau dia ambil kat rumah, nanti suami dia kata, ini diambil daripada surau, abang hantar balik. Gitu. Untuk orang tidak bertanggungjawab. Dulu saya pernah kongsi kat sini amalan Hizbul Bahar. Hari ini saya dah cerita 3 amalan jaga rumah kan. Apa dia tadi? Amalan jaga rumah tadi tu. Yang tadi itulah. Yang pagar api tadi tu satu je. Satu. Hari ini saya kongsi 2. Sebelum kita ijazahkan zikir ya. Tuan-tuan ada tak buku amalan yang dibeli hari tu? Hizbul Bahar namanya. Kalau ada, tolong buka ya. Kalau buku ni tolong buka. Tak bawa tak apa, buat catatan. Hizbul Bahar namanya. Ni saya nak kongsikan apa yang dikongsikan oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi saya tak syarah ni. Kalau saya syarah panjang. Saya nak sebut
Kerana tuan-tuan dah ada kitab ni, beramal saja. Bila saya sebut benda ni, amal menjadi lebih yakin. Itu tujuan saya. Supaya buku kat rumah tu jangan dicium saja, jangan cium bau saja, tapi dibaca. Maaf ya, saja-saja. Muka surat 70, siapa ada kitab ni, buku ni pun boleh. Buku ni semua dah beli hari tu. Ni Kanzus Sa'adah kan, semua dah beli minggu lepas, bulan lepas. Cuma buka saja. Tak mengapa, dua-dua ada. Yang ini sebenarnya sama je. Ini untuk lelaki poket, ini untuk perempuan. Tapi untuk lelaki pun boleh juga. Tapi yang ini tak boleh masuk dalam poket. Baik. Buka Hizbul Bahar dulu. Kalau ada buku Habib Omar Khulasatul Madad, buka juga. Kalau buku Syekh Nuruddin Al-Awrad Az-Zainiyah, boleh. Semua sama je. Cuma cara beramal. Baik. Kalau buku saya ni, muka surat 70. Ini adalah pendinding rumah, supaya tuan-tuan tidur malam tenanglah juga. Ataupun tidur di tempat orang, tidur di hotel ke, ataupun tidur di homestay ke, supaya jangan ada orang yang buat benda tak elok ya. Baik. Bacanya nanti, siapa ada buku ni, baca daripada muka surat 70 sampai habis. Habisnya ialah muka surat 91. Ini ni nampak banyak, tetapi tulisannya besar-besar. Namanya Hizbu apa tadi? Bahar. B-A-H-R. Jangan tersilap dengan Nasar. Dia ada dua kat ajar. Satu N-A-S-H-R. Itu Nasar, dibaca lepas Zuhur. Ini dibaca selepas Asar. Tapi kalau nak baca nanti balik rumah ni pun, waktu ni pun boleh, malam pun boleh. Niat untuk pagar rumah. Itu ya. Baca macam biasa. Nanti ketika sampai yang ini, muka surat 75. Catat dulu muka surat 75. Ada satu bacaan. Bacaannya ialah Bismillahi babuna. Bismillahi babuna. Baik. Ini daripada guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ketika beliau syarahkan sedikit, bukan banyak sangat, saya pun sedikit saja, 5 minit saja. Amalan ini berupa ayat Al-Quran, hadis dan amalan-amalan ulama. Lalu dikumpul oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Allah ilhamkan beliau. Disebut bahar, maksudnya laut. Sebab beliau duduk dekat Mesir. Dekat sempadan Mesir dengan Sudan. Beliau setiap tahun pergi haji. Tempat beliau duduk itu dipisah dengan Laut Merah. Laut Merah ke Laut Mati, tak ingat saya. Laut, yang penting laut. Sebelah tu Jeddah. Tengok dalam peta nanti. Beliau setiap tahun pergi haji. Haji zaman tu pakai kapal kan. Ketika beliau pergi, nakhoda kapal tu tak nak berlayar dulu sebab tidak ada angin. Lalu tak dibuka talinya. Layar pun tak dibuka. Beliau kata, buka. Walaupun tak ada angin. Katanya beliau bermimpi dan Allah ilhamkan bacaan ini, katanya. Itulah dia Hizbul Bahar. Bahar maksudnya laut. Jadi ilham beliau itu dekat laut. Cuma amalan ini kata ulama boleh untuk kita supaya hajat dikabulkan Allah. Caranya, setiap kali menemui perkataan bahar dalam ini yang underline, niat apa hajat tu. Tapi saya tak baca daripada awal lah, saya nak syarahkan sikit saja. Antara khasiat amalan ini daripada alim ulama ya. Walaupun tak ada hadis, tapi ini daripada para habaib, para alim ulama yang mengamalkannya. Allah bagi mereka kelebihan tu yang dikongsikan ni. Antaranya untuk pagar rumah. Bismillahi babuna. Saya nak syarah tu saja. Bismillah pintu kami. Seolah-olah begini kata guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pintu kita tu, depan ke, belakang ke, atas ke, bawah ke, tak akan dimasuki melainkan orang yang baca Bismillah. Bermakna orang yang baca Bismillah orang baik, orang tak baik. Orang baik. Kalau ada orang yang jahat, dia nak mencuri rumah orang, baca Bismillah ke? Tidak, dia tak akan dapat masuk dalam rumah orang tu.
Satu. Kalaupun dia masuk, dia tak boleh buat apa-apa. Dia jadi macam bingung, dia sendiri bingung. Pi mai. Kadang-kadang berenang tang tu. Sampai ke subuh esok. Dia tak, kalaupun dia masuk, dia tak mengapa-apakan, dia tidak apa. Berkat baca Hizbul ini tadi tu, dan berkat baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hitanuna, saya tak syarah lagi tu, baru satu tu disyarahnya tu. Mudah-mudahan. Cuma bila dah pagi esok, tengok mungkin dia duk termenung seorang tang tu, nangis tang tu kan, janganlah dipukul dia, ya. Janganlah diapa-apakan. Bagilah dia air teh secawan. Minum, kalau ada kuih yakuk lagi bagus. Bagi dia. Habaq kat dia, jangan buat lagi gitu. Lepas tu bagi RM10 untuk dia tambang balik. Kesian tengok dia. Itulah khasiat sedikit yang dapat saya kongsikan. Kita tutup dulu internet, saya ambil masa 5 minit untuk kita ijazahkan amalan zikir hati. Kita berhenti kat sini. Saya ijazahkan amalan ini dalam semua kitab, termasuk kitab yang terbaru yang saya susun ni pun ada, Syekh Nuruddin pun ada, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun ada, Habib Omar pun ada. Amal sahaja. Jadi sekarang kan kita dah tahu, bertambah yakin kita beramal. Kita tutup dulu, tapi jangan balik dulu 5 minit lagi. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu Baik. Sudah Bang Haji? Tutup dulu.